Tudung periuk, tudung periuk, hai datang. Hai apa? Itulah tengok video ni sambung. Jadi dalam bahagian faedah mudah, saya dah ajar cara nak kira faedah mudah, cara nak kira kadar dan juga cara nak kira masa untuk tajuk faedah mudah. Alright? Boleh? Alright, dah faham? Jom kita tengok tentang faedah yang seterusnya. Faedah apa? Faedah compound. Faedah compound ialah faedah yang dikira berdasarkan jumlah prinsipal asal dan faedah terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Jadi faedah compound ini boleh dikira dengan menghitung nilai matang, ditolak dengan prinsipal asal. Tak faham? Tak apa, kita tengok dulu formula. Sekejap lagi kita tengok soalan bagi faham. Dia punya formula dia, nilai matang, dia punya unit dia adalah MV ni. Dia singkatan dia MV, sebenarnya maksud MV ni metric value bahasa Inggeris. Tapi bahasa Melayu kita panggil nilai matang. Sama juga dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N, tutup kurungan T, N darab T. Tu N darab T. Ini formula yang warna merah ni. Jadi P tu, MV tu maksudnya metric value. Bahasa Melayu kita panggil nilai matang. P ni prinsipal asal yang ada ditulis dalam soalan. Okey, 1 tu memang ada dalam formula. R tu adalah kadar faedah tahunan. Memang diorang bagi dalam peratus tau. Nanti kita kena tukar. Jangan tulis dalam bentuk peratus. Nanti tak apa. Dalam soalan sekarang kita tengok. N ni adalah bilangan faedah yang dikompon dalam setahun. Yang ni pun kita akan tengok dalam soalan. Dan T tempoh dalam tahun. Masa, T ni time, tempoh. Tapi tempohnya dalam tahun, bukan dalam bulan, dalam tahun. Jom kita tengok contoh soalan yang pertama dalam faedah compound. Macam mana kita nak menghadapi soalan ini. Contohnya, Puan Aisyah menyimpan RM5,000 dalam akaun amanah saham pada awal tahun dengan kadar 5% setahun dan pengkompaunan setiap tahun. Berapakah jumlah wang pelaburan dan faedah compound Puan Aisyah pada akhir tahun kedua? Sekiranya pelajar nampak perkataan pengkompaunan, semestinya dia formula MV. Dia pakai formula MV, bukan PRT dah, pakai MV. Dengan nampaknya tanda pengkompaunan ni. Okay. Jadi bila kita tengok pengkompaunan, aku tahu aku nak pakai nilai matang. Jadi dicadangkan, tulis dulu formula apa yang kita nak guna. Kita nak pakai formula metric value ataupun nilai matang ni tadi. Jadi dia minta apa ni? Faedah compound pada akhir tahun. Jumlah wang pelaburan, ni soalan dia. Jumlah wang pelaburan dan faedah compound. Okay. Kita kira dulu nilai matang kita sekejap lagi. Tulis dulu formula nilai matang ni supaya kita nampak apa benda nak diselesaikan. Ini formula dia. Jadi saya pun list down semua maklumat-maklumat yang saya dapat daripada cerita ni, masalah ni. Kita punya prinsipal kita apa? Prinsipal kita adalah RM5,000. Kemudian kita nak tengok rate kita ataupun kadar kita berapa, 5%. 5%, maka kena tukar tau, 5/100. Bukan ambil 5%. 0.05 lah gerak 2 kali ni ke belakang. Kemudian apa lagi yang kita dapat? Pengkompaunan setiap tahun. Maksudnya N kita tu. N kita ni maksudnya pengkompaunan. Bilangan faedah dikompaun dalam setahun. Itu N. Jadi N kita dalam setahun berapa kali compound? 1. Pengkompaunan setiap tahun. Maksudnya N kita 1. Last sekali apa dia bagi kat sini? Masa. Masa kita berapa? T. Akhir tahun kedua, maka T kita tu 2 lah. Baiklah, jom kita masuk dalam formula tu. Kita nak cari MV dulu 5,000
1 tambah kadar kita tu siap-siap kita bahagi 0.05 per N kita tu 1. NT ni operasi darab 1 darab dengan 2. Okey, so kita tulis balik lah bagi nampak. 1 tambah 0.05 per 1. 1 darab 2, 2. Baiklah. Macam saya nak tekan kalkulator, banyak saya jumpa pelajar bila nak tekan kalkulator macam ni, aku nak tekan benda 1 ni. Sebab bila tekan daripada sini, kiri ke kanan guna kalkulator yang ni memang akan jadi salah nilai dia. Jadi, cuba tengok 5,000. Masuk dalam kurungan 1 tambah 0.05 per 1. Tutup kurungan. Kuasa 2. Dapat apa tu? So, kalau soalan macam ni, hati-hati bila tekan kalkulator. Masuk saja dalam kalkulator. 5,000. 1 tambah 0.05 per 1. Tutup kurungan. Kuasa, tanda kuasa 2. 5512.50. Kita dapat nilai matang kita. Tu dia. Kita dapat macam ni. Tetapi ini adalah nilai matang. Dia juga minta kat kita jumlah pelaburan. Ini adalah jumlah pelaburan kita lah. Tetapi selain daripada jumlah pelaburan, dia juga minta faedah compound. Faedah compound. Ini jumlah pelaburan. Nak cari faedah compound. Kita kena tolak. Tolak apa bendanya? Tolak nilai jumlah wang yang kita dapat ni. Nilai matang kita ni. Tolak dengan ni prinsipal kita. Baru kita dapat 512.50 lah. Okey. Maka kamu punya faedah compound simpan duit dekat dalam bank tu dengan kadar 5%. Lepas mengalami proses pengkompoundan sekali setahun, kamu akan dapat faedah compound duit kamu yang berganda itu ialah sebanyak 512.50 sen. RM512.50 sen. So, berdapat banyak ni lah duit kamu. Ini adalah jumlah duit pada akhir tahun yang kedua lah. Maksudnya daripada prinsipal dengan faedah banyak ni dua-dua yang kamu dapat. Ini nilai dia. Jumlah wang pelaburan selepas 2 tahun. Maksudnya ini termasuk dengan prinsipal. Yang ni adalah duit faedah yang kamu dah dapat, keuntungan yang kamu dah dapat setelah kamu laburkan dalam tempoh 2 tahun dengan kadar 5% kalau kamu labur sebanyak RM5,000. Okey? Okey, boleh? Faham? Masukkan saja dalam formula dan pastikan kamu tekan kalkulator dengan betul. Jangan tersilap. Baiklah, jom kita tengok contoh soalan tentang faedah compound ni lagi. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, pasal bank permata. Bank permata ni dia menawarkan kadar faedah 3% setahun dalam akaun simpanan. Pada awal tahun 2016, Cik Aisyah menyimpan RM2,000. Dia ni ada duit, dia nak melabur, dia simpan RM2,000. Hitung nilai matang yang diterima oleh Cik Aisyah pada tahun 2019 jika faedah yang dikompaunnya setahun sekali, lagi satu 6 bulan sekali. Apakah kesan perbezaan bilangan kali faedah dikompaun dalam setahun terhadap nilai matang yang diterima? Jadi dia nak tengok apakah beza. Kalau nilai N dia berbeza-beza. Dalam kes ni, N dia 1. Kat sini, N dia 2. Kenapa N dia 2? Okey, tak apa. Kita tengok yang A dulu ni. So, first kali kita nak hitung nilai matang.
Kita nak cari nilai matang dulu ya. Nilai matang formula dia macam biasa juga. MV sama juga P 1 tambah R per N darab dengan T. Okay. Jadi masukkan dulu nilai-nilai yang A itulah. Yang dia kata kat sini, yang pertama P kita adalah RM2000. Kita punya rate kita adalah 3%. Jadi sama juga dengan 3/100. Sama juga dengan 0.03. Lepas tu N kita setahun sekali. Jadi N kita 1 je. Dan masa kita dalam setahun. Jadi masa kita dalam setahun, maka kita punya masa kita untuk nilai T pula kita check daripada 2016 sampai 2019. Berapa tahun tu? 16, 17, 18, 19. Oh, T kita 4 tahun. Kena kira lah berapa tahun daripada tahun 2016 sampai 2019 ni. Kemudian kita masukkan dalam formula kita untuk cari nilai matang kita. MV sama juga dengan P kita berapa? 2000. 1 tambah 0.03 per 1. N kita 1, T kita 4. Tulis balik 2000, 1 tambah 0.03 per 1 kuasa 4. Okay, ni untuk yang A ni Ini untuk yang A ni. Sebab N kita 1 ni. Ni untuk A dulu. Jom kita tekan kalkulator. Nampak tak ni? Yang ni nak nampak ni. Jelas. Ni. Okay. 2000 dalam kurungan 1 tambah 0.03 per 1 tutup kurungan kuasanya apa? 4. Jadi kita dapat nilai kita adalah 2251.02. Okey. RM 2251.0. Saya bundarkan sebab ada 7 ni. Jadi 1 tu saya tambah 1 dekat 1 tu. Jadi 02 lah. Right? Jadi ini nilai untuk A saya. Nilai A saya. Untuk B pula, informasinya sama. Yang bezanya N. N dia, okay, kita tengok P dia sama. Sebab soalan dia sama kan. Situasi dia sama. R dia saya dapat 0.03. Sama je. Cuma N dia lain. N ni ialah bilangan pengkompaunan dalam masa 1 tahun. Dia compound 6 bulan sekali. Dalam setahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Kalau setiap 6 bulan dia compound sekali, dalam setahun berapa kali dia compound? Berapa? 2 kali lah. Sebab 6 bulan sekali compound, kita ada 12 bulan. 6 bulan, 6 bulan. Jadi kita ada sekali compound, sekali compound. Kan? 1 tahun kan kita ada 12 bulan. Dia 6 bulan sekali compound, 6 bulan sekali compound, tambah lagi sekali lagi. Lagi berapa total dia? 2. Jadi compound dia berapa? Compound dia 2 kali lah dalam 1 tahun. Tempoh masa sama jugalah. 2016 sampai 2019, tempoh masa adalah 4. Masuk je dalam formula ni. Okay, masuk dalam formula. Nak tulis kat sini MV sama juga dengan 2000. 1 tambah 0.03 per berapa? Per 2. Tapi yang ni kuasa dia kuasa 4. Oh, dia tak muat ni. Kuasa. Sekejap. 1 darab 4. 1 2 darab 4, 8. Dia punya ni 8. Bukan 4, 8. Sebab N darab T. N kita 2, T kita 4, 8 lah. Bukan 4 lah. Ini 1 darab 4, ni 2 darab 4. Jadi, tekan saja terus kalkulator tu. Sama je macam tadi. 2000.
1 tambah 0.03 per 2 kuasa dengan 8. Kita dapat nilai kita adalah RM 2252.99. Jadi apakah kesan perbezaan bilangan kali faedah di kompaun dalam setahun terhadap nilai matang yang diterima? Okey, yang ni kita punya kompaun kita 1. Kat sini kompaun kita 2. Awak nampak tak? Yang mana lagi banyak? Berapa banyak duit yang dapat? Dekat sini nampak kurang sikit. Yang ni lagi banyak kan? Sebab kat sini dia tambah lagi RM1 macam tu kan. Kat sini RM2,251.2. Kat sini RM2,252.99. Jadi kat sini kita nampak bila banyak faedah dikompaunkan, bilangan kali dikompaunkan dalam setahun, lagi banyak keuntungan yang kita dapat. Jadi kat sini menunjukkan jika bilangan faedah dikompaun dalam setahun bertambah, maka bilangan nilai matang, maka nilai matang pun akan bertambah. Jadi nilai faedah juga bertambah. Jadi kat sini secara automatik kesan dia, kita boleh cakap bilangan faedah kompaun bertambah, nilai matang pun bertambah. Baiklah, rasanya sampai sini saja cikgu terangkan tentang faedah mudah, faedah kompaun berkenaan dengan bagaimana kita nak tengok, nak mengira faedah mudah, PRT, macam mana kita nak kira kaedah pengkompaunan, dan juga kita juga belajar kesan perbezaan bilangan kali dikompaun dalam setahun terhadap nilai matang yang diterima. Jadi dekat sini kalau kita lihat, kesan dia semakin banyak bilangan pengkompaunan dalam setahun, semakin tinggi nilai faedah dan nilai matang yang kita terima. Itu kesan dia. Jadi kena cari bilangan pengkompaunan yang lebih supaya kita dapat keuntungan yang lebih. Baiklah, salah silap cikgu minta maaf. Diharap pelajar boleh faham apa yang cuba cikgu sampaikan. Jangan lupa untuk tonton video bahagian yang ketiga untuk memahami lebih mendalam dalam tajuk matematik keuangan. Di dalam part yang ketiga, cikgu akan sentuh berkenaan dengan saham, pelaburan hartanah dan strategi pemurataan dekat situ. Dan ajak kawan-kawan tengok, belajar sama-sama, dan follow lah Telegram cikgu supaya kita boleh berbincang kat sana. Kalau ada masa, cikgu respon lah soalan kalau korang tanya, kalau sempat. Kalau tak, kawan-kawan yang tengok soalan, ada kawan-kawan korang ada send soalan ke apa, siapa yang tahu boleh respon. Kita buat satu kumpulan untuk berbincang soalan-soalan dalam matematik PT3 ni. Okey, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.